Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita on the way nak pergi tengok tayangan Top Gun Maverick. Top Gun Maverick ni dia buat, asalnya dia nak buat tayangan tahun 2020, 2 tahun lepas, tapi terpaksa tunda kerana Covid. Dan sekarang ni di Malaysia ni kalau tak silap berapa bulan baru ni, baru dalam minggu ni lah baru start. Dan saya merupakan peminat filem Top Gun yang pertama dulu, dan banyak kali saya tengok. Dan cerita dia pun memang pasal jet tempur yang terbaik lah, yang pernah difilmkan. Walaupun dia bukan berdasarkan kisah benar, tapi jalan cerita dia tu dengan semangat seorang askar yang dilatih yang terbaik di antara yang terbaik. Dan dia namakan anugerah tu adalah anugerah Top Gun. Benda lain yang saya minat selain daripada jalan cerita, karakter Maverick tu sendiri. Dalam Top Gun 1, karakter Maverick tu yang dipegang oleh Tom Cruise. Selain daripada tu, saya minat juga soundtrack dia, Top Gun OST. Memang best. Dia start dengan lagu tema dia, lepas tu dengan lagu apa dah, Highway to the Danger Zone, Destination Unknown, lepas tu Take My Breath Away, Playing with the Boys. Banyak lagi lah. Tapi semua bagi saya tu, semua lagu-lagu tu adalah menggambarkan situasi dalam filem tu. Dia macam, kalau setengah kita tengok tu macam filem musical. Dia ni bukan filem musical, tapi setiap plot dalam tu dia ada lagu-lagu tema dia sendiri. Dan itu yang buatkan cerita tu best. Tempat semangat, tempat sedih. Sebab dalam tu dia ada juga macam kejadian trauma kan. Macam mana Maverick kehilangan kawan dia Ghost tu disebabkan oleh kemalangan, dan bagaimana watak Maverick tu sendiri berubah daripada seorang yang agak dia macam, sebab dia ada kemampuan yang orang lain yang tak dapat buat benda tu. Jadi dia ada sedikit keegoan dia situ. Jadi selepas dia kehilangan kawan dia tu, dia macam satu trauma. Dia tak dapat nak bawa jet. Dia rasa bersalah yang amat sangat. Jadi benda-benda macam tu satu filem yang cukup dengan ramuan dia. Top Gun 1 saya tak tengok di panggung sebab zaman tu zaman lama sangat ya. Saya sempat tengok dalam CD. Jadi sekarang ni saya nak tengok pengalaman sendiri bagaimana rakaman yang dibuat secara real dalam jet yang Tom Cruise naik dengan kawan-kawan dia tu, dengan kamera IMAX 6 biji kat depan cockpit jet dia tu. Saya tak sabar nak itu. Sebab tu saya pilih panggung yang ada Dolby Atmos. Sampai yang kata macam seolah-olah Tom Cruise bawa betul-betul penonton tu duduk dalam jet tempur tu. Yang tu memang saya tak sabar. Okey, saya pun on the way nak pergi panggung sekarang ni. Jom kita tengok dulu macam mana pengalaman naik jet tempur dengan Tom Cruise ni. Okey, jom. Semalam saya dah tengok cerita Top Gun Maverick.
bagi saya filem dia memang terbaik sangat-sangat. Dan saya bagi 5/5 lah filem Top Gun Maverick. Kalau nak buat perbandingan antara Top Gun 1 dengan Top Gun Maverick, bagi saya dia punya yang bestnya permulaan tu lagu tema dia tu dikekalkan. Dia kekalkan Danger Zone. Highway to the Danger Zone tu dikekalkan sebagai lagu tema pembukaan. Sama juga dengan Top Gun 1. Dan dia tak ubah, dia tak remix. Yang tu best. Lepas tu lagu tema dia pun memang sama lagi. Dia macam kalau naskah Tom Cruise ni, filem Mission Impossible terbitan Skydance, dia tak ubah juga. Dia memang kekalkan identiti dia. Macam saya tengok Top Gun pun macam tu juga. Dia macam dia nak kekalkan kekuatan dia tu berada dalam identiti Top Gun yang asal. Lepas tu cuma bestnya, bezanya kalau Top Gun 1, bagaimana ketua dia tu, jurulatih dia berdepan dengan seorang anak murid yang degil, yang mempunyai ego yang tinggi, tapi bijak, hebat dari segi skill dan taktikal serangan udara fighter jet ni. Dan sekarang ni bila dia ditugaskan menjadi guru, cikgu kepada pelajar-pelajar lepasan Top Gun, bagaimana seorang yang guru ni yang watak dia masih sama dengan Top Gun 1. Dia masih terbawa-bawa walaupun dia dalam trauma dia tu tak hilang lagi. Tapi pembuka cerita tu filem ni menampakkan lagi bahawasanya Maverick ni masih kekal dengan tabiat lama dia, dengan perangai lama dia. Dia seorang yang keras kepala, orang yang bahaya, meletakkan diri dia bahaya untuk mencapaikan satu-satu benda yang dia nak. Dia nak terbaik. Katakan orang target benda tu macam dia letak tu 10, dia akan bawa kepada 11, 12. Letak 9, dia akan pergi ke 10, 11, 12. Dia akan bagi ekstra. Bila orang bagi task, markah penuh dia 9 contohnya, untuk dia capai tu 9, tapi dia akan bagi 10, 11 macam tu. Jadi benda macam tu masih kekal. Dan kenapa kawan dia dulu, yang permulaan dulu menjadi musuh pada dia, Ice, mahu dia menjadi jurulatih kepada Top Gun untuk lepasan pelajar Top Gun untuk satu misi yang cukup bahaya. Sebabnya Ice tahu kemampuan Maverick. Maverick ni macam seorang juruterbang fighter jet yang terbuang lah. Walaupun dia hebat, tapi ramai orang tak suka dengan perangai dia, perangai ego dia, perangai tak dengar kata dia, degil dia, tak nak ikut arahan. Jadi benda tu dia terbawa-bawa ketika dia mengajar. Tapi memang pada permulaan cerita tu dia tak nak jadi cikgu, dia tak nak menjadi guru kepada pelajar-pelajar Top Gun tu. Kerana dia kata dia bukan seorang yang dia bukan seorang guru, dia kata, tapi dia seorang pemandu jet lah, fighter jet ni. Jadi tapi dia dipaksa untuk melatih graduan Top Gun ni sebab misi yang mereka hadapi tu cukup-cukup bahaya dan tak dapat dibuat oleh orang-orang biasa. Sebab tu siapa saya tak ingat dah, anak murid dia ke ataupun ketua dia bagi tahu, dia kata ni kerja gila, dia kata. Jadi
benda yang Tom Cruise yang Maverick nak buat ni adalah sesuatu yang gila, dia kata. Laluan untuk misi dia tu memang mustahil lah bagi orang biasa nak lepas, kecuali orang gila, dia cakap. Jadi sebab tu dia panggil Maverick ni untuk melatih, sebab dia ni macam seorang orang gila lah. Dia nak letak watak dia macam, dia nak bagi tahu macam tu lah. Hanya orang gila dapat lepas benda ni. Jadi first step dia cuba. Lepas tu dia ada konflik dengan anak bekas partner dia yang meninggal dulu tu, nama Bruce. Dan anak lelaki dia tu nama Rooster. Dia konflik dia tu cukup, orang kata, menyentuh hati dan perasaan. Sebab dia ada apa dah orang panggil, kenangan sentimental dengan ayah dia. Jadi dia sangat sayang kepada ayah dia dan rasa bersalah ketika Bruce tu meninggal tu, masih lagi meninggalkan kesan kepada diri dia sehingga hari ini. Dan benda tu menjadi sesuatu yang dendam kesumat lah kepada anak Bruce, iaitu Rooster, sehingga dia dua tu menjadi konflik. Sedangkan macam Rooster ni sebenarnya dia ada ciri-ciri perangai Maverick. Dia keras kepala, tak nak dengar cakap orang. Lepas tu bagaimana nasihat Maverick kepada dia di permulaan cerita, dan benda tu jugalah dia bagi tahu, dia nasihatkan Maverick pada saat-saat akhir ketika dia sama-sama hadapi situasi getir bila digandikan sekali dalam misi akhir. Dan keadaan yang dia tunjukkan situ tu memang nampak cemas, nampak benda tu real. Terasa debaran dia tu ketika dia bertempur, ketika dia buat latihan, macam seolah-olah dibawa kita sekali. Okay. Cuma saya antara penggemar soundtrack Top Gun 1, saya kurang dengan apa dah OST Top Gun Maverick ni. Tidak seperti Top Gun 1. Sebab Top Gun 1 bagi saya lagi best lah, lagi terbaik. Kali ni lagu tema dia tu dia bagi kat Lady Gaga untuk menyanyikan lagu tu. Lagu tu best, tapi bagi saya Top Gun 1 lagi sedap lagi. Dia punya tu yang tu boleh dia buat macam bersaing kepada apa dah lagu Take My Breath Away tu. Lagu tu lah. Tapi still tak boleh lawan lagu-lagu lama dia yang memang kena dengan apa dah filem tu. Ramai yang orang kata mengalirkan air mata tengok cerita ni. Hatta ada seorang tu, dia askar, dia beritahu pengalaman dia tengok sampai dia sendiri pun menangis. Saya pun hampir-hampir. Tapi cerita tu dia pandai plot twist. Kita rasa sedih, sangat terkejut dengan situasi tu. Tu dia tukar situasi menyebab kita mana dia jadi macam ni kan. Ada unsur-unsur kelakar pun ada dalam tu. Tak seperti Top Gun 1, tak ada unsur-unsur kelakar. Dan ini ada, akan bawa kita menggembara duduk dalam kokpit jet, fighter jet tu. Dengan saya tengok di making ni ada 6 kamera IMAX kat depan Tom Cruise yang dia bawa sekali terbang. Dan ketika dia nak buat G punya tu dia ada start daripada 7, 6, 5. Dia punya G kelajuan tu. Dia sepatut buat sampai 9, tapi dia pergi sampai 10, 11. Sebab keberanian Maverick ni melangkaui keupayaan orang lain. Jadi kita akan dibawa oleh Tom Cruise mengembara ke udara. Dan dengan sound system Atmos tu memang puas hati sangat lah. Boleh cuba tengok dan memang tak rugi bagi saya. Okay, jangan lupa tengok Top Gun Maverick, tayangan bulan ni tahun 2022. Dan saya harap kalau
ada lagi peluang Tom Cruise patut buat lagi Top Gun yang ketiga. Harap sangat dah. Okay, bye, itu saja. Salam.